Ketika Nabi menegakkan kerajaan Islam Madinah, Nabi berjaya menyatukan golongan Aus dan Khazraj yang selama ini berperang di antara satu sama lain di atas nama akidah Islam. Sehingga Nabi SAW pernah menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah kamu kasih kepada saudara mara kamu sebagaimana kamu kasih ke atas batang tubuh kamu sendiri. Apa makna kasih sayang? Adakah makna kasih sayang itu kita mesti bercakap baik saja? Nak menjadikan orang terbaik, kadang-kadang kita kena marah. Kadang-kadang kita kena pukul supaya orang itu jadi baik. Malah Islam mengajar kepada kita dan tarbiyah anak-anak. Umur 7 tahun kena suruh semayang. Kalau 10 tahun dia tak semayang, kita kena gotang. Gotang ni nak suruh dia jadi baik. Demikianlah pas gotan UMNO supaya UMNO jadi baik. Supaya semua jadi baik. Dan kadang-kadang UMNO pun kata kepada kita biar kita betul di atas landasan yang betul. Dan kita mesti menyedari Islam yang diajar oleh Nabi SAW, Islam yang bukan setakat saya sebut tadi menyentuh masalah pendidikan. Dengan pendidikan semata-mata kita tak boleh menyelesaikan masalah yang berlaku dalam negara. Mesti di sana ada undang-undang yang mesti didaulatkan oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang ada. Saya nak ambil contoh. Dalam parlimen bulan 2 baru ni, disebut dalam parlimen, anak luar nikah hari ni mencecah kepada 250,000. Mengapa keadaan ini boleh berlaku? Adakah tiap-tiap negeri ini tidak ada sekolah agama? Sekolah agamanya ada merata-rata, ada masjid yang banyak, ada ustaz yang banyak yang ceramah siang dan malam, ajak masyarakat jadi baik. Mengapa timbul anak 250,000 anak-anak tak sah taraf? Kerana tidak ada pelaksanaan satu perkara yang paling penting, undang-undang syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa berlaku pembunuhan hari-hari? Kerana tidak ada hukum kisah. Mengapa berlaku rampasan, berlaku kecurian, berlaku segala-gala? Kerana tak ada hukum hudud yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita mengatakan masalah pendidikan tidak penting, bantu masyarakat Islam tidak penting, tetapi ini sebahagian daripada ajaran Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam Quran Allah Taala soal kita, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Mengapa kamu pegang sebahagian daripada kitab dan kamu tinggal sebahagian daripada kitab? Malah Allah Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Dengan fi'il amal, masuklah kamu ke dalam Islam secara seluruh. Dalam bab ibadat, dalam bab negara, dalam bab ekonomi, mesti masuk kepada Islam dalam keadaan yang sebaik mungkin. Dan kita tengok banyak perpincang yang berlaku dalam negara, dan kita tak menyatakan secara total bahawa kita mengatakan UMNO menolak ajaran Islam. Ada yang dia terima dengan cara yang baik, tetapi di sudut pelaksanaan pemerintahan negara masih banyak benda-benda yang tak menjurus ke arah Islam. Seperti pelaksanaan undang-undang ISA, tangkapan tanpa berbicaraan, bukan melibatkan rapah saja, melibatkan orang bukan Islam, melibatkan rakyat warga asing. Kalau mereka itu salah, mereka ada kesilapan, tak cukup ke dengan mahkamah kita. Ada mahkamah rayuan, ada mahkamah tinggi, ada mahkamah selesa, ada mahkamah syariah, ada mahkamah macam-macam, ada mahkamah persekutuan. Mengapa tak digunakan mahkamah-mahkamah ni untuk menyelesaikan masalah mereka? Ini kalau orang Islam sedang tanya yang berlaku dalam negara. Kemudian dia sedut melaksanakan pentadbiran. Mengapa mereka menekan negeri-negeri yang diperintah oleh orang Islam? Saya nak ambil contoh kerajaan Kelantan. Kelantan ni wakil rakyat hampir 100% orang Islam. Rakyat Kelantan ni hampir 90% orang Islam. Dan untuk maklumat saudara macam mana di antara satu kezaliman yang dibuat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan Kelantan, di sempadan kerajaan negeri Kelantan, dasar laut, telah ditemui minyak begitu lama.
Minyak ni lama dah ditemui sempadan negeri Kelantan. Kerajaan Kelantan minta kerajaan pusat rayu pada Petronas supaya keluarkan minyak di Kelantan. Dari zaman Tun Dr. Mahathir lagi minta minyak ni dikeluarkan, terutama untuk membangunkan kerajaan Kelantan. Yang kedua, memberi peluang pekerjaan kepada orang Melayu, orang Islam di Kelantan. Tiba-tiba kerajaan pusat kata tak benar. Kerana dia tahu kalau minyak dikeluarkan di Kelantan, Kelantan akan dapat 5% royalti petroleum daripada hasil minyak. Dalam masa yang sama, kerajaan kita berpakat dengan kerajaan Thailand menaikkan minyak di Thailand. Dengan Thailand minta 50% daripada royalti petroleum, dan pusat terus bayar kepada kerajaan Thailand. Cuba saudara fikir, kalau Kelantan 5% orang Islam boleh, tapi Thailand 50% dibayar kepada kerajaan Thailand yang membunuh umat Islam total. Ini perkara orang Islam kena sedar. Saya huduh-huduh saya pun pernah jadi wakil rakyat. Walaupun huduh pernah jadi wakil rakyat. Tahun 1999-2004 kami pegang satu kerajaan di Terengganu, kerajaan pada masa itu kerajaan Barisan Alternatif yang dikepalai oleh PAS. Tiba-tiba bila kami menang di Terengganu, hasil minyak di peringkat dunia meningkat. Lalu Petronas terpaksa bayar kerajaan di Terengganu berdasarkan perjanjian 5%. 5% bukan banyak. Daripada 400 juta ke 800 juta kerana hasil minyak meningkat. Sempat tahu kami dapat duit, kerajaan pusat nampak. Kenapa? Dia kata bimbang kerajaan Terengganu belanja tak betul. Mereka meletakkan su'uzon, satu pandangan yang buruk kepada kami yang nak melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, jangan kita tengok dari satu sudut saja. Pembinaan negara ni bukan pendidikan saja. Pembinaan negara ni melibatkan banyak perkara. Melibatkan banyak perkara yang melibatkan pentadbiran, yang melibatkan pengurusan, yang melibatkan amanah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini masing-masing pemimpin melemparkan idea masing-masing. One Malaysia, satu Malaysia. Nak menjadikan rakyat Malaysia ni bersatu, mungkin mendapat hak yang sama. Kemudian kerajaan perpaduan untuk mengelakkan pertelingkahan yang begitu lama yang merugikan rakyat. Dengan adanya kerajaan perpaduan, masing-masing diberi hak untuk beri pandangan, untuk menegakkan negara, membangunkan rakyat. Masing-masing ada visi yang baik untuk menjadikan Malaysia ni negeri yang aman, negeri yang berbaik. Kalau kita baik, apa kesan dia? Pelabu akan mari. Rakyat kita tak buang masa berbalah. Rakyat kita menumpukan kepada apa-apa yang penting. Dalam masa kita bercakap kerajaan perpaduan, dia usung speaker Perak, dibuang keluar dewan. Dalam masa yang sama, dirapah kerajaan kita dengan cara yang tak ikut perlembagaan. Macam mana nak wujudkan orang Malaysia dan macam mana nak menubuhkan kerajaan perpaduan. Idea itu bagus. Dan insya-Allah kalau betul-betul nak kepada perpaduan sungguh, kita kena buang perkara yang remeh-temeh. Kena balik sungguh kepada Islam yang diajar oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul Syafawi. Saya harap tuan-tuan dapat ambil agenda yang tersirat dalam ucapan pidatonya. Jadi mungkin ada yang terkesima dengan bentuk suara macam dengan punya jadi macam muda-muda kata kan. Tapi biar tuan-tuan dapatkan apa yang tersirat di situ. Ialah agendanya ialah perpaduan, satu yang diterima, tetapi dengan membuang segala onak dan duri yang mengganggu, yang menyakitkan kedua belah pihak. Jadi benda itu perlu dibersihkan jalannya untuk sempat boleh bertemu dan berbincang. Jadi isu-isu dan luka-luka yang lama itu sebenarnya kalau boleh lebih cepat bagi sembuh, ditabur ubat dan sebagainya. Dan saya fikir insya-Allah Ustaz Fani bukan kaulah kemudian itu, tapi sebelum itu kita nak melihat idea yang dikatakan umat wahidah ni. Umat yang satu. One Malaysia. Kerajaan perpaduan dan sudut akademik dan sudut orang agama. Silakan Ustaz. Terima kasih Musi. Saya melihat ada beberapa masalah pada dunia Islam dan juga masalah yang sama ada di Malaysia. Tadi Ustaz Azman sebut antara ciri negara itu dia mesti ada kedaulatan, sovereignty. Dia mesti ada kedaulatan. Tetapi dunia ni, dulu kita ada khalifah